الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 10. Bahrul Mazi jilid 10. Kita sambung Abwabud Diyat. Abwabud Diyat. Perkara-perkara ini kita perlu tahu kerana kita hari ini telah diseret untuk bercakap tajuk-tajuk yang macam ni. Dalam 2-3 minggu ni kita sibuk bercakap tentang murtad. Ekoran daripada kes Nur Aisyah ni, kita sibuk, kita diseret sama untuk bercakap tajuk murtad. Kita diajak untuk bercakap tentang hudud. Sedangkan kita sendiri pun kosong dada. Tak tahu pun yang kata murtad ni apa benda yang boleh menyebabkan jadi murtad. Apakah hukuman ke atas orang yang murtad? Apakah prosedur yang perlu dipatuhi sebelum dijatuhkan sesuatu hukum kepada orang yang murtad? Kita pun tak tahu. Kita cuma seronok cakap saja. Kita bercakap tentang hudud. Kita pun tak tahu secara detail yang kata hudud tu apa, undang-undang apa, melibatkan kesalahan yang macam mana, prosedur nak mensabitkan kesalahannya macam mana, dan hukuman yang dijatuhkan bentuk macam mana. Kita pun tak tahu. Kita tahu tajuk aja semua. Sudah sampai masanya orang Islam ambil tahu, supaya apabila dia ambil tahu, timbul rasa sayang dia pada hukum-hukum Allah. Apabila dia tak tahu, macam-macam boleh jadi. Ada orang kerana tak tahu, dia menentang membabi buta. Ada orang kerana dia tak tahu, dia sokong, tapi akhir-akhir dia yang buat kesalahan tu, dan bila hukum nak kena kat dia, dia lawan balik. Macam-macam benda berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Yang punca kepada semua benda ni ialah kejahilan yang ada dalam diri masing-masing kita semua. Malam ni kita tengok salah satu bab yang juga penting dalam Islam. Kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Jilid 10 muka surat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabud Diyat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama dia kata bab ma jaa fid diyah kam hiya minal ibili. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan diyat berapa ekor ia daripada unta. Sebelum kita masuk lanjut, kita nak bagi tahu yang dikatakan diyat ialah denda. Denda yang menjadi ganti kepada hukum qisas. Bila satu orang bunuh satu orang, dia wajib dihukum bunuh. Tetapi dia boleh terlepas daripada hukum bunuh sekiranya keluarga kepada orang yang dia bunuh memaafkan dia. Dan sebagai ganti kepada dia tak jadi hukum bunuh, dia kena bayar diyat. Diyat adalah pampasan yang diberikan kepada keluarga yang dia bunuh. Itu asal cerita tentang dia. Kata dia, ketahuilah saudaraku, bunuh ada 3 macam pada setengah ulama. Bunuh ni dia ada 3 macam. Negeri kita lah ni tak habis-habis menyaksikan pembunuhan demi pembunuhan. Pembunuhan yang paling tragis yang terkini berlaku ialah pembunuhan 3 orang mu'alaf di Selangor itu ni, di Petaling Jaya. 3 orang saudara kita, sahabat kita yang masuk agama Islam, yang kemudiannya diugut oleh orang agama asal dia, yang akhirnya kerana keengganan dia tinggal agama Islam balik ke agama asal, dibunuh dia, isteri dia dan anak yang masih kecil. Pembunuhan itu pembunuhan yang paling tragis yang berlaku dalam sikit masa ni.
Jabatan Agama Islam Selangor keluar surat berkeliling, keluar sikla kepada masjid-masjid di seluruh negeri Selangor, suruh buat semayang salat jenazah ghaib sebagai menghargai 3 anak beranak yang mati kena bunuh kerana mempertahankan agama Islam. Cuba kita tengok, orang yang baru masuk Islam boleh pertahan Islam sampai mati. Orang Islam buat lebih kurang dengan agama yang dia terima daripada mak bapak dia dulu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, bunuh itu ada 3 macam pada setengah ulama. Pertamanya, bunuh dengan sengaja. Seperti bunuh dengan pedang, tombak, senapang dengan qasad dan niat. Satu. Memang niat nak bunuh. Memang dia bawa senapang, dia galas senapang, dia pergi cari kawah dia tu cadang nak bunuh tu, dia tembak tepat atas kepala, bersepai kepala semua. Itu dia panggil bunuh dengan niat, bunuh dengan sengaja. Yang keduanya, bunuh tak sengaja. Seperti pergi berburu sama-sama, tiba-tiba seorang menembak perburuan, maka terkena kawan. Atau menikam ke lain, tiba-tiba tertikam kawan dia. Itu bunuh tak sengaja. 3 kawan turun pergi memburu dalam hutan. Dan sememangnya pun mereka nak tembak pelanduk, nak tembak kijang. Tak tahu macam mana silap berlaku dalam hutan tu, dia tembak-tembak tengok kawan dia. Sesungguhnya dia tidak berniat untuk tembak kawan dia, tetapi tak tahu keliru macam mana dalam hutan ni, dia tertembak kawan dia. Dia panggil bunuh tak sengaja. Dan yang ketiganya, bunuh rupa sengaja. Dia bukan niat nak bunuh, tapi cara dia buat tu boleh bagi orang mati. Melawak aja, tapi cara melawak tu kasar. Akhirnya kawan yang dia duk melawak tu mati. Seperti ditinju dengan tangan langsung mati. Ditinju. Ni hari Ahad ni tinju. Ya. Dia bukan niat nak bunuh kawan dia, tapi cara dia buat tu memang boleh bawa maut. Cara dia buat tu. Kan? Sama-sama seperburuan. Pergi belajar silat dekat tok guru silat apa kata mana kan. Masa sparring apa dia panggil. Kan? Lepas 2 orang masuk dalam gelanggang ni, anak pakai buah ada belajar kan, anak pakai buah dapat di kampung dulu kan pakai. Cara dia sentai kawan dia tu sungguh-sungguh punya sentai. Mati si kawan tu. Dia bukan cadang nak bunuh kawan tu, sparring aja. Tapi cara sparring tu cara boleh membawa maut. Maka dia panggil cara tu bunuh rupa sengaja. Shibhu amdin dia panggil, seakan-akan sengaja. Baik. Ataupun pukul dengan kayu langsung mati. Kayu memang pekakeh tu guna boleh bawa mati. Tapi dia pukul bukan nak bagi mati. Pukul takkan nak bagi pengsan aja. Pukul mati. Maka dia duduk dalam kumpulan yang ketiga. Kata setengah ulama pula, bunuh itu 2 macam sahaja. Yang pertamanya bunuh sengaja, keduanya bunuh tidak sengaja. Ada setengah ulama dia divide 2 aja, 2 aja. Dalam mazhab Asy-Syafi'i dia divide 3. Sengaja, tak sengaja, seakan-akan sengaja. 3. Baik. Maka apabila bunuh itu sengaja, ini dia nak bincang satu-satu. Kalau bunuh dengan niat, memang niat nak bunuh, maka asal hukum syarak tiada lain daripada hukum bunuh jua ke atas yang membunuh itu. Asal hukum dia, kalau dia ni didapati membunuh dengan niat, hukuman dia ialah qisas, bunuh balas. Yang tu saja. Dan diharuskan pula oleh syarak itu antara yang membunuh dengan waris yang kena bunuh itu berdamai atas mengambil dia. Ini alternatif dia, pilihan dia. Kalau sekiranya kawan yang bunuh ni berasa sayang nyawa dia, dia tak mau mati lagi, pergi jumpalah keluarga kawan yang dia bunuh, pergi minta maaf elok-elok. Saya minta maaf lah, saya memang masa tu saya hilang pertimbangan misalnya. Pasal dia duk buat acah-acah main kat saya. Saya ni memang pantang daripada dulu, orang tak boleh duk acah-acah main saya. Bila dia duk buat acah-acah main kat saya tu, saya raba-raba dalam pakit ada pisau lipas. Saya geram kat dia, saya bawa keluar pisau tunjuk kat dia dah. Dia duk buat acah main lagi, saya tikam. Sengaja. Memang dia tikam tu, masa dia tikam tu dengan niat untuk membunuh kawan tu, geram. Tapi saya mengaku saya memang tersilap. Saya minta maaf baliklah dekat pakcik.
Pak budak ni pun tengok kawan hak bunuh anak dia ni, tengok atas bawah, tak nampak saiz Samsing. Tak nampak saiz lagu Samsing. Tengok atas bawah, budak ni budak baik yang dia boleh pergi bunuh anak aku pasal apa? Tak apa, nanti bincang dengan adik-beradik semua. Adik-beradik pun kata tak apalah ayah. Pimai-pimai adik kita mati dah. Kalau kita bunuh dia balik pun kita dapat apa? Lah ni lagu ni lah ayah, tak apalah, kita bagi maaf dia, minta dia bayar dia. Maka dia menjadi alternatif kepada hukum qisas yang sepatutnya kena pada orang yang membunuh tadi. Baik. Dia kata atau maafkan, atau apa-apa suluh yang diambil daripada yang membunuh, seperti bersuluh atas diambilnya tanah kebunnya atau rumahnya atau lainnya. Boleh juga nak buat cara tu. Buat dengan cara bersuluh. Kita berdamai dengan cara hang bayar ganti rugi. Ganti rugi dalam bentuk bagi benda-benda yang berharga. Tak apalah, Pak dia kata lah ni macam ni, saya setuju untuk tidak menuntut darah ke atas kamu. Kamu terlepas daripada hukum mati, tapi saya minta satu. Kebun durian hang ada di sungai kecil ni pun terbang bagi mai. Dia minta lagu tu. Itu juga diterima oleh syarak sebagai ganti kepada nyawa anak yang dibunuh tadi. Begitu. Dan asal hukum syarak pada bunuh dengan tiada sengaja itu ambil dia. Bagi kes bunuh tak sengaja. Bunuh tak sengaja, contoh yang kita kata tadi, pergi memburu sama-sama dengan kawan, nampak pokok menguat sikit, duk ingat kata kijang, tembak, pang, kata Allah, kata bunyi. Awak kijang ni bunyi lagu tu. Dia pergi tengok, bukan dia kijang. Kawan kita rupanya yang kita tembak tu. Yang tu dia panggil bunuh tak sengaja. Bagi kes bunuh tak sengaja, memang dia tidak dikenakan hukum bunuh balas. Sememangnya dikenakan dia kepada orang yang membunuh ni. Itu cerita dia. Yang ni orang jadi hakim susah. Cerita dia orang jadi hakim susah. Tu nak sahkan kata ini bunuh sengaja dengan bunuh tak sengaja ni cukup susah. Itu sebab orang yang jadi hakim ni kaki dia sebelah duduk di neraka. Orang yang jadi hakim ni kaki dia sebelah duduk di neraka. Sebelah aja duduk di luar ni. Dia nak kena buat yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya dia boleh buat. Sebelum jatuh hukum, sebelum masuk pergi bercara kes dan sebagainya tu, kalau boleh semayang sunat malam-malam dan sebagainya, minta petunjuk dekat Tuhan. Jangan sampai kita jatuh hukum sedangkan hukum itu tak patut jatuh pada orang. Takut. Cukup takut. Sebab apa? Sebab kita dituntut di atas ketidakadilan yang kita buat di atas dunia ni. Yang itu kena jaga. Baik, dan diharuskan syarak bersuluh dengan mengambil apa-apa daripada yang membunuh ataupun memaafkannya. Maka syarak kita tiada mengadakan diat bunuh tersalah itu lebih ringan daripada diat bunuh dengan sengaja. Iaitu dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Diat bunuh tak sengaja ni dia ringan sikit daripada diat bunuh dengan sengaja. Diat bunuh dengan sengaja, memang niat nak bunuh dan dia bunuh. Diat dia mengikut Imam Asy-Syafi'i, dia kata 100 ekor unta. Bagi negeri-negeri yang tidak ada unta, nilai 100 ekor unta. Kalau seekor unta harga 1,000, maka kena bawa keluar 100,000. Kalau seekor unta harga 2,000, kena keluar 200,000. Senilai dengan harga 100 ekor unta. Adapun dia dengan sebab bunuh tidak sengaja adalah lebih ringan daripada yang tadi. Atas rundingan pihak yang terbagi. Baik, hadis dia. Hadis Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi diyatil khata 20 bint Makhas wa 20 bani Makhas wa 20 bint Labun wa 20 Jaza'ah wa 20 hiqqah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah menghukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diat bunuh tidak sengaja, iaitu 20 anak unta betina umur 1 tahun, 20 anak unta jantan umur 1 tahun, dan 20 anak unta betina umur 2 tahun, dan 20 anak unta umurnya 4 tahun, yakni jaza'ah, dan 20 anak unta betina umur 3 tahun. Itu dia. Nabi pernah menjatuh hukum begitu kepada orang yang melakukan kes bunuh tidak sengaja. Melawak dengan kawan. Melawak jenis melawak kasak ni. Mula start dengan kuih-kuih kaki aja.
Kono pun bangkit kuih balik. Lepas tu tolak dada. Kono pun tolak balik. Lepas tu rimbuk. Tumbuk perut. Kata. Keluar darah kat mulut. Apa salah? 3 hari lepas tu, Syekh ni balik-balik meninggal. Yang tu dia masuk dalam bunuh tidak sengaja. Dia bukan cadang tumbuk nak bagi mati. Dia tumbuk tu tumbuk melawak kasar. Tiba-tiba mati. Dia jadi bunuh tidak sengaja. Kena bayar dia. Baik. Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi kepada ini hadis, dan iaitu perkataan Ahmad dan Ishaq. Dan setengahnya telah ijma' ahlul ilmi atas bahawasanya dia itu diambil akan dia di dalam 3 tahun. Ini dari segi perlaksanaan dia. Yang kata dia tadi ni, nilai kepada unta-unta tadi ni nak bayar sekali buih ke boleh bayar secara ansuran. Ada pendapat ulama kata boleh bayar secara ansuran. Banyak mana ada bayar dulu. Kemudian isu ada bayar lagi. Kemudian ada bayar lagi. Dan pada tiap-tiap tahun, 1/3 dia. Cuba untuk bayar 1/3, 3 tahun habis. Dan memikirkan mereka itu akan bahawasanya diat bunuh tersalah itu atas aqilah, iaitu asabah yang membunuh. Dan memikirkan setengah mereka itu, yakni ulama, bahawasanya aqilah itu ialah kerabat laki-laki daripada pihak bapa. Dan diat yang nak bayar tu tidak semestinya orang yang bunuh tu bayar. Aqilah ataupun adik-beradik dia yang sebapa pun juga boleh tolong bayar. Begitu. Bukan dia saja. Kalau dia saja mungkin tak mampu, pergi kutip kat adik-beradik lagi untuk melepaskan dia daripada hukuman tadi. Dan ialah perkataan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dan kata setengah mereka itu bahawasanya dia itu atas segala laki-laki yang tiada kena atas perempuan dan kanak-kanak daripada asabah. Dan yang boleh kongsi bayar dia ni hanyalah adik-beradik laki-laki sahaja. Adik-beradik perempuan tak termasuk, dan juga budak-budak tak termasuk, walaupun mereka ni adik-beradik kepada kawan yang bunuh ni tadi. Baik. Dan ditanggungkan tiap-tiap laki-laki daripada mereka itu 1/4 dinar. Banyak mana adik-beradik nak kena bagi? Adik-beradik laki-laki yang ada kena tolong adik-beradik mereka yang dah bunuh orang ni. Mereka ni nak tolong banyak mana? Seorang 1/4 dinar. 1/4 makna dia suku dinar. Dan sesungguhnya telah berkata setengah mereka itu sampai 1/2 dinar ke atas seorang. Ada adik-beradik berapa orang? Kalau ada 10 orang lah buat keluar seorang 1/4 dinar. Suku dinar. Baik. Dan sesungguhnya telah berkata setengah mereka itu sampai 1/2 dinar ke atas seorang. Maka jika sempurna habis bayar, yakni cukup laki-laki kerabat sahaja, maka tiadalah melampaui kepada lain, yakni orang lagi. Lain pada adik-beradik tak payah terlibat hidup tolong bayar. Adik-beradik kepada pembunuh sahaja yang kena buat keluar duit seorang sikit. Tolong adik-beradik mereka pasal bunuh orang. Itu dia. Dan jika tiada cukup pembayar dengan qarabah, nescaya ditilik kepada yang lebih hampir daripada kabilah-kabilahnya daripada mereka itu, maka dilazimkan mereka itu akan yang demikian itu. Biasanya diminta kat bagilah. Bukan kata kabilah ni adik-beradik satu mak satu pak ni pun, ni hampa kena tolong aku bunuh orang itu. Hampa kena tolong aku bayar dia ni. Dia kata sendiri buat, sendiri tanggung. Hang pergi duk cari penyakit, dia kata hang galah ambil. Jangan main duk cari kami. Lagu tu ada lah. Lagu tu ada. Baik, masalah. Diat bunuh sengaja. Telah terdahulu menyebutkan diat bunuh tersalah. Maka hadis ini menyebutkan diat bunuh sengaja pula. Yang tadi ni hadis yang kita baca tadi 20 ekor sampai jadi 100 itu diat bunuh tak sengaja. Yang ni dia nak tengok diat kerana bunuh sengaja. Telah terdahulu menyebutkan diat bunuh tersalah, maka hadis ini menyebutkan pula diat bunuh sengaja, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata riwayatnya an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat alim, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa bunuh satu orang mukmin hal keadaannya sengaja saja dia pergi bunuh orang,
maka ditolakkan dia, yakni diserahkan yang membunuh itu kepada segala wali-wali yang kena bunuh. Oleh kerana hang bunuh orang, pegang dia, ikat kaki tangan, bawa pergi dekat adik-beradik kepada kawan yang dia bunuh. Pergi serah dia kat kawan tu. Dan lihat apa kehendak mereka itu. Fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu diyah. Maka jika berkehendak mereka itu hendak membunuhnya, nescaya membunuh mereka itu akan dia. Kalau adik-beradik dia tengok-tengok, oh hang yang bunuh anak kami, okey, hukuman hang ialah bunuh balas. Habislah dia, kena bunuh balas. Panggil hakim mahkamah rayuan pun tak boleh nak pertimbangkan lagi dah. Pasal apa? Pasal hakim bidang kuasa dia hanya dalam kes-kes yang melibatkan bunuh tidak sengaja. Dalam kes bunuh sengaja, wali kepada kawan yang kena bunuh lebih berkuasa lagi. Ingat, jadi hakim ni dia kuasa dia bukan banyak, bukan penuh. Dalam kes-kes hudud, hakim tak boleh kata apa. Dalam kes-kes hudud, apa dia kes hudud? Di antaranya zina. Bila sabit kes zina itu berlaku, sama ada sabit melalui 4 orang saksi yang melihat perbuatan zina. 4 orang saksi ini pula didetailkan syarat-syarat dia. Selain daripada Islam, selain daripada beriman, cermin mata tak boleh pakai. Lagu saya ni main lah, buat apa-apa depan tak boleh jadi. Saksi zina tak boleh jadi. Pasal apa? Pasal pakai cermin mata boleh menimbulkan kesamaran. Boleh menimbulkan kesamaran. Bila pakai cermin mata, dia boleh menimbulkan kesangsian pada kes. Orang boleh tanya balik, ustaz masa tu pakai tak cermin mata? Saya kata pakai. Ustaz masa tu baru sampai dengan kereta ke? Ya, baru sampai. Ustaz keluar daripada kereta, cermin mata ustaz tak naik wak ke? Ustaz duk pasang ikon tadi. Kesamaran. Kesamaran. Dalam mahkamah lagu tu punya kes dia tak mau dengar. Kalau kita kata ada sikit ayat wak tapi saya lap cepat-cepat, tak mau lah. Hakim kata ni, Syekh, ambil balik. Saya kata, tak boleh terima lah sebagai saksi. Pasal apa? Falsafah kepada undang-undang Islam bukan galak nak hukum orang, tetapi nak menegakkan keadilan. Yang tu kita kena faham. Islam ni bukan galak sangat nak hukum orang, bukan kira nak kerat tangan orang, bukan kira nak rejam orang, bukan kira nak tibai orang. Bukan itu falsafah hukum Islam. Tetapi falsafah hukum Islam ialah nak menegakkan keadilan. Apa dia keadilan? Keadilan ialah orang yang tak salah mesti selamat, dan orang yang salah mesti dihukum. Itu keadilan. Dan Islam nak tegakkan benda tu, maka Islam mengetatkan syarat pada saksi. Tengok pula, ni kes zina berlaku ni, betul kamu tengok? Kata saya ada tepi rumah tu. Saya tak tanya kamu ada, kamu tak ada. Saya tanya betulkah kamu tengok? Taklah tengok tu dah lah, tapi saya duduk ada tepi tingkap tu, saya duduk dengar daripada bunyi suara. Dengar bunyi suara saja, hakim kata. Dia kata dengar, saya tahu suara tu, saya tahu. Pergi balik, hakim kata. Hang pun tak boleh pakai juga. Tak boleh, dia bukan semudah itu. Nak hukum rejam orang yang dah kahwin kerana berzina, nak hukum sebat 100 rotan orang yang belum berkahwin dan melakukan zina, tidaklah semudah itu. Mahkamah bukan lagu mahkamah budak-budak bercara. Mahkamah ni mahkamah syarak yang nak menegakkan hukum Allah. Kalau sekiranya boleh cetuskan sedikit keraguan, dia kata idra'ul hudud. Nabi kata dalam hadis dia, idra'ul hudud bisyubahat. Nabi kata maka gugurlah hukum hudud kerana syubhat yang berlaku. Itu dia. Jadi nak takut kepada pelaksanaan undang-undang Islam ni tak patut takut. Sepatutnya kena sokong pelaksanaan undang-undang Islam. Pasal apa? Pasal undang-undang ni nak menjamin keamanan seluruh dunia. Takut kok saat ni ada orang yang tak mencuri kena naya pergi duduk kerat tangan dia saja. Kalau sekiranya kita betul-betul bercara di atas Islam, tidak berlaku perkara itu. Loh saat ni kalau kena tuduh tak pasal-pasal dia kena hukum rejam sampai mati ni, tak kenaya dia, insya-Allah kalau betul-betul kita ikut prosedur hukum Islam tidak jadi begitu. Sebaliknya, apa yang kita nak ketengahkan ialah falsafah di sebalik pelaksanaan hukum Islam. Kita rasa aman. Kita rasa anak-anak perempuan kita aman daripada kemungkinan kena zina.
Kita rasa keluarga kita aman daripada kemungkinan kena samun harta. Kita rasa maruah kita aman daripada dituduh melakukan zina dan sebagainya. Kita rasa aman masyarakat kerana tidak ada orang yang minum arak dan sebagainya. Itu falsafah di sebalik pelaksanaan hukum Islam yang disuruh oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi SAW. Tanya suara apa ketak-ketak dalam telefon tu. Ustaz ni nak tanya ustaz ni, saya ni masalah berat ni. Masalah apa? Saya ni ada masalah dengan Pak Mentua saya. Masalah macam mana tu? Saya pun tak tahulah ustaz, jadi susah lah. Dia kata duk fikir ni jadi susah. Pak Mentua saya duduk dengan saya. Duduk balik malam-malam, duduk cara mabuk aja dia kata. Balik pukul 2, pukul 3, pukul 2, pukul 3, pukul 2. Kalau pukul 1 tu awal. Balik ni kira mabuk. Malu orang sebelah menyebelah rumah. Ingat di depan tu. Goncang pintu pagang, main dabuh pintu rumah, bom, 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 bom. Saya ni tak boleh tahan lah, dia kata. Pak Mentua duduk satu rumah. Dekat bini kita duduk cakap-cakap dah. Dia pun tak boleh buat apa dengan pak dia. Suruh dia pergi habang kat mak dia, suruh mak dia selotong dengan pak dia, pun nampak tak jalan juga, duduk lagu tu juga punya duduk mabuk. Saya tak boleh tahan, saya nasihat dia maki saya balik lebih kurang. Kau tak betul, dia kata. Habis baru ni tu lah nak abang kau Ustaz, tapi saya segan lah. Saya bagi kayu atas belakang dia. Lagu tu punya menantu pun ada juga. Dia bagi atas belakang dia kata, saya pun tak tahu dah, habis dah, huruf pun tak ada dah, nak kata apa pun tak tahu dah kat dia ni. Saya bagi kayu atas belakang, itu teruk je lah jadi, dia kata. Saya pun duk baca ringkas dah, kira lepas ni nak jadi apa jadi, anak belah keluar pada rumah ni pumpi. Dia kata orang tua ni simpan pun tak ada kebajikan lah. Dia kata bubuh atas belakang saya, bubuh rebah duk mengelupong lah. Dia kata saya duk nak risau satu macam. Dia nak tanya ustaz lah, salahkah saya bubuh kayu? Saya kata kalau nak tanya sebelum bubuh. Dah bubuh dah, saya jawab apa pun tak ada guna dah. Cuma nak pesan lain kali jangan bubuh kayu lah, kesian kali. Dah ustaz, dia kata tapi saya duk dengar jugalah ada ustaz-ustaz duk mengajar kat belah tempat saya ni. Dia duk kata kalau minum arak ni dia punya hukuman dia 80 rotan. Dia kata betul memanglah. Yang tu hukum hudud. Dia panggil haddus syurbah. Hukum hudud bagi orang-orang yang minum arak. Nabi rotan orang yang minum arak ni 40 rotan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rotan orang yang minum arak ni 40 rotan. Sayyidina Umar Al-Khattab 80 rotan. Bermula daripada tu hukum sebat ke atas orang yang minum arak ialah sananina jaldah, 80 rotan. Sayyidina Ali sebut hadis ni. Sayyidina Ali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merotan syaribil khamri, orang yang minum arak ni 40 jaldah, 40 rotan. Dan Abu Bakar juga 40 rotan. Sayyidina Umar 80 rotan. Dan ada pun dia kata kesemuanya itu sunnah, bukannya bid'ah. Okey. Jadi hukum hudud yang dilaksanakan hari ini ke atas orang yang minum arak, dia layak menerima 80 rotan. Tapi saya kata bukan menantu yang jatuhkan hukum ni. Saya kata kan. Jadi hukum betul 80 rotan. Tapi hendaklah pihak yang berautoriti. Dia kata ni hak macam duk adalah depa tak jalan hukum tu. Depa tak jalan, depa tanggung. Kita jangan piduk bubuh 80 tu. Kata duduk geram lagi. Cara duk tanya tu macam nak bubuh lagi lah. Nampak dia berubuh sekali. Kan dia duk ada lagi 79 lagi. Dia nanti bubuh, nanti arwah tu orang tua tu. Kan? Dia ada 5 prinsip dalam pelaksanaan hukum Islam ni. Ada 5 prinsip. Yang pertama dia kata hifzuddin. Hukum Islam sama ada hudud ataupun qisas ataupun diat yang kita duk baca ni, ataupun ta'zir, denda ke atas kesalahan-kesalahan yang tidak duduk di bawah hudud dan qisas. Hikmah di sebalik kita buat hudud, kita buat qisas, kita buat diat dan ta'zir, hikmah dia nombor 1, hifzuddin. Dia kata nak memelihara kesucian agama. Islam menetapkan hukuman yang cukup ketat kepada orang yang murtad. Misalnya Nabi kata man baddala dinah faqtuluh. Barang siapa yang murtad daripada agama dia, bunuh dia. Walaupun hadis tu bunyinya rigid,
ekstrim, ketat. Tetapi sudah diperincikan dengan jelas oleh agama. Kita nak jatuhkan hukum bunuh kepada orang yang murtad setelah orang itu diberi tempoh yang sesuai untuk dia bertaubat. Betul kamu murtad? Pegang dia. Bawa dia pergi duduk di satu tempat yang selesa. Bukan duduk dalam jil bagi pakai seluar pendek, bagi makan toge dengan air sejuk. Tapi bawa dia pergi duduk di satu tempat yang selesa, bekalkan kepada dia satu orang yang boleh memberi faham kepada dia tentang agama. Ambil satu orang yang boleh bercakap, yang bila dia bercakap orang tu rasa faham sekali dengan insaf. Cari orang macam ni, takkan tak ada dalam Malaysia ni. Pergi cari orang macam ni, tolong. Pergi bagi kaunseling dekat kawan kita yang baru murtad. Pergi bercakap kat dia elok-elok. Habak balik kat dia, Islam ni baik dia tang mana, pasal apa Islam suruh buat macam ni. Cetuskan dalam masa 3 hari 3 malam. Supaya timbul rasa sayang daripada Islam. Setelah 3 hari 3 malam diberikan kefahaman dan cuba ditanamkan keinsafan secukup-cukupnya pada dia. Nampak dia masih lagi tak mau nak terima apa yang kita kata. Faqtuluh, maka wajib dibunuh dia. Kalau lembu kena penyakit kuku dan mulut, kita kata tembak bagi mati. Pasal apa? Takut penyakit tu berjangkit kepada lembu lain. Kenapa orang yang murtad daripada Islam dibiarkan hidup bebas di tengah masyarakat? Cubaan demi cubaan orang duk buat hari ni. Nak mencabar kedaulatan undang-undang yang sedia ada lah ni. Mula-mula murtad. Memohon secara rasmi untuk murtad. Lepas begitu saja. Undang-undang tak boleh pegang dia. Lepas tu tak cukup dengan memohon murtad. I'lan, isytihar kata dia dah murtad. Siapa boleh buat apa kat dia? Undang-undang tak boleh tempuh dia. Mai sampai satu peringkat pula. Kidnap satu orang budak. Bawa pergi jauh-jauh. Habak kata nak bagi murtad budak ni. Mencabar undang-undang. Apa undang-undang boleh buat dekat dia? Tak boleh buat apa sampai hari ni. Nampak? Maka Islam tak mau benda macam ni jadi. Maka Islam bawa mai hukum hudud, qisas, diyat, ta'zir dan sebagainya. Dengan tujuan yang pertama, hifzuddin. Untuk memelihara kesucian agama. Jangan sampai orang pepunun agama Islam. Jangan sampai orang buat gelak-gelak main dengan hukum Islam. Jangan sampai orang buat gelak-gelak main dengan institusi yang menjalankan undang-undang Islam yang ada. Maka Islam main dengan hukum-hukum ni untuk memelihara kesucian agama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni kita bawa mai, yang keluar dalam internet ni. Surah palsu yang kata keluar dalam internet ni. Kita nak kena iklankan kepada orang semua supaya tak ada orang yang tertipu dengan surah-surah palsu yang direka-reka oleh orang-orang yang berniat busuk dengan Islam ni. Depa keluar 4 surah dalam internet. Surah Al-Muslimun, surah At-Tajassud, surah Al-Wasaya dengan surah apa lagi? 4 surah depa buat keluar dalam internet. Yang kalau sekiranya kita baca dalam keadaan kita tak reti Arab, dalam keadaan kita tak apa pandai Quran, dalam keadaan kita pun tak selalu baca Quran, kita rasa lagu betul aja surah ni surah Quran. Tapi menyimpang dia daripada Quran terlalu-lalu dahsyat. Contoh, saya baca surah Al-Muslimun yang direka ni. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Dia buat surah Al-Muslimun. Jahat. Dia kata alif lam sad mim. Lagu mana Quran duk mula alif lam mim, alif lam ra, sad, yasin dan sebagainya, dia pun mula dengan huruf-huruf potong ni juga. Alif lam sad mim. Qul ya ayyuhal muslimun innakum lafi dalalin ba'id. Tuan-tuan boleh rasa ini bukan Quran? Tak boleh rasa. Dengar. Kalau kena kawan hak baca tu buat suara garau pula sikit, Quran semua. Lagu tu cerita dia. Lagu tu aja cerita dia. Pasal apa? Pasal kita tak rapat betul dengan Quran. Jadi kita tak boleh nak kesan menipunya ayat ini. Yang bukan ayat Quran, tetapi dia klaim kata ini ayat Quran. Qul ya ayyuhal muslimun. Dia kata wahai orang-orang Islam. Innakum lafi dalalin ba'id. Sesungguhnya kamu di dalam sesat yang jauh. Kita dia kata sesat. Innal ladzina kafaru billah wa masihihi lahum fil akhirati naru jahannam wa azabun syadid.
Tidak. Begini. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan Allah dan orang-orang yang kufur dengan Nabi Isa. Dia konalah. Sesungguhnya orang yang kufur dengan Allah dan kufur engkar dengan Nabi Isa ni, lahum fil akhirati, mereka ini di hari akhirat esok, naru jahannam, kena neraka jahannam, wa azabun syadid, dan kena azab yang pedih. Wujuhun yawma idzin saghirah mukfahirratun taltamisu afwallah wallahu yaf'alu ma yurid. Dia kata wajah-wajah mereka yang tidak mau terima Isa ni menjadi anak Allah pada hari itu jadi kecil dan hitam legam. Mereka mengharapkan keampunan Allah. Sesungguhnya Allah buat apa yang dia nak. Dia kata. Teruk kita ni. Pendek kata baca surah ni, kita teruk neraka dah kita ni. Pasal apa? Pasal kita kata Nabi Isa bukan anak Allah. Siapa yang kata Nabi Isa bukan anak Allah, tempat dia di neraka. Dia kata. Agak-agak siapa buat surah ni? Kristian lah buat. Baik, apa yang saya nak kata ialah, kalau betul, apakah satu malang yang akan menimpa orang Melayu, orang Islam di bumi Malaysia ini? Sudah sampai masanya pihak berkuasa kaji semula perlembagaan dan undang-undang yang ada. Kaji semula, sesuaikah dengan roh agama kita? Dengan melengah-lengahkan kajian terhadap benda ni, kita terpaksa melihat kes murtad satu demi satu berlaku depan mata kita, tanpa kita boleh buat apa-apa, kerana undang-undang tak memberi ruang kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni semua orang mau buat usul. Siapa jadi ahli UMNO, usulkan melalui cawangan UMNO, bahagian UMNO dan sebagainya. Bawa usul ni, biar parti pemerintah sendiri bawa usul ni kepada pemerintah, supaya buka mata tengok isu murtad ini bukan isu kecil, tetapi isu yang menyangkut murka Allah Subhanahu wa taala. Jaga baik-baik. Ikhlas kita cakap benda ni. Jangan sampai esok Allah Subhanahu wa taala salahkan kita kerana kita lalaikan benda-benda yang ada berlaku di depan mata kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok apa Kristian buat dalaman. Dia buat ayat Quran tipu. Oh, tuan-tuan kata orang Kristian tak erti Arab. Kita nak beritahu, sebahagian daripada orang Kristian sengaja pergi belajar tentang agama Islam, dan mereka belajar sampai peringkat PhD. Kalau tuan-tuan pergi ke University St. Andrew, tuan-tuan pergi ke universiti apa yang ada di luar negeri banyak-banyak no, Temple University dan sebagainya, tuan-tuan pergi di sana, pensyarah dalam bidang pengajian Islam, Islamic Studies ni, orang Kristian ataupun orang Orientalis yang mengaku mereka tak beragama. Dia boleh petik ayat Quran, baca lebih sedap daripada kita baca. Dia boleh petik hadis Nabi, tak payah tengok kertas. Dia boleh hurai ayat Quran dan hadis Nabi itu. Bila budak-budak Malaysia, Melayu, Islam pergi mengaji dekat mereka, pergi tanya mereka, kamu faham Quran, kamu faham hadis, pasal apa kamu tak jadi orang Islam? Apa jawab profesor dalam bidang pengajian Islam ni? Dia jawab kata, aku belum dapat hidayah Allah. Betul lah, memanglah. Mereka ni lah yang bertanggungjawab duk buat ayat-ayat Quran palsu ni, mereka tembak masuk dalam internet. Malanglah orang-orang yang merujuk kepada internet sebagai sumber rujukan agama mereka. Mereka boleh terkena dengan ayat-ayat ni. Tengok apa lagi dia kata, yauma yaqulur rahman ya ibadi qad an'amtu 'alal ladzina min qablikum bil huda munazzalan fit taurati wal injil. Dia kata hari di mana Tuhan Ar-Rahman berkata kepada hamba dia, ya ibadi, wahai hambaku, qad an'amtu 'alal ladzina min qablikum bil huda, sesungguhnya aku dah bagi nikmat dalam bentuk hidayah kepada orang sebelum kamu. Munazzilan fit Taurat wal Injil, hidayah itu ada di dalam Taurat dan Injil. Dia kata. Itu dia. Fama kana lakum an takfuru bima anzaltu wa tadallu sawa'as sabil. Dan ada pun orang-orang yang kufur dengan benda yang aku turunkan itu, maka mereka ini sesat, sesat jalan. Siapa tak percaya dekat Injil, dia kata sesat, sesat jalan, dia kata. Qalu rabbana ma dalalna anfusana
bal adallana man idda'a annahu minal mursalin. Bunyi macam Quran tu. Jangan dia buat main. Maka berkatalah orang-orang Islam ni. Ni, dia cerita dalam surah Al-Muslimun yang dia reka ni. Dia kata kita esok ni, di hari akhirat kita kata kat Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma dalalna anfusana. Sebenarnya kami bukanlah bermaksud nak sesatkan diri kami. Bal adallana man idda'a annahu minal mursalin. Tetapi yang menyesatkan kami ialah satu orang manusia yang mengaku dia rasul. Dia kata dalam ayat ni, kita ni esok pihak habaq kat Tuhan kata, kita ni tak bersalah. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad lah sesatkan kita. Teruk tak teruk isi ayat dia? Isi ayat yang dia reka ni. Baik. Wa idh qala Allahu ya Muhammad aghwayta ibadi wa ja'altahum minal kafirin. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad. Allah kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, aghwayta ibadi, kamu telah menyesatkan hamba-hamba aku, wa ja'altahum minal kafirin, kamu telah menjadikan hamba-hamba aku kafir dengan aku. Itu dia. Dia kata di hari akhirat esok Tuhan dakwa Nabi Muhammad, Muhammad, hang telah menyesatkan hamba-hamba aku, hang yang jadikan mereka ni kafir. Qala rabbi innama aghwani asyaitan innahu kana li bani adama a'zamal mufsidin. Dia kata pula Nabi Muhammad jawab kat Tuhan, wahai Tuhan, sesungguhnya yang menyesatkan aku ialah syaitan. Dia kata dalam ayat yang dia reka ni, Nabi Muhammad mengaku, kata Nabi Muhammad ni disesatkan oleh syaitan. Innahu kana li bani adama a'zamal mufsidin. Nabi Muhammad kata kat Tuhan, sesungguhnya manusia dengan syaitan ini memanglah musuh yang sentiasa syaitan tu nak merosakkan manusia. Jahat, cukup jahat. Wa yaghfirullahu alladhina tabu mimman aghwahumul insan wa yab'athu billadhi kana lisyaitani nasiran ila jahannam wa bi'sal masir. Dia kata pula Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang-orang yang bertaubat, yang mereka itu disesatkan oleh manusia yang bernama Muhammad, dan Allah bangkitkan mereka ini hal keadaan orang-orang yang tidak mau bertaubat ini pula menjadi penolong kepada syaitan, dan mereka ini kembali ke neraka yang kekal abadi. Dia kata mana-mana orang yang bertaubat lah ni, terus saya ikut dah Nabi Muhammad ni bertaubat, dia kata mereka ni esok selamat. Siapa yang duk bantah nak ikut juga Nabi Muhammad, esok neraka, dia kata. Pasal apa? Pasal mereka ni adalah penolong syaitan, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni kalau kita baca semua ni, sakit hati pula kita dekat Kristian ni. Apa yang kita nak bagi tahu ialah orang lain tak duduk saja, duk fikir macam mana nak pelingkup orang Islam. Tu nak bagi tahu. Baik puak-puak Hindu kampung rawa ni, baik puak-puak Kristian antara bangsa dan di mana-mana, depa ni bila duduk bukan duduk saja, duduk fikir macam mana nak bagi lingkup orang Islam ni. Tapi sayangnya orang Islam duk lena lagi. Dan orang Islam tak habis-habis dengan isu berkelahi sama-sama sendiri. Maka akhirnya kita akan menempuh satu kesudahan yang cukup malang bagi kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, minta tolong dengan Allah. Balik ke jalan Allah. Berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Minta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Kita yakin Allah saja yang boleh tolong kita. Dan Allah akan tolong kita kalau kita tolong tegakkan agama dia. Ketepikan permusuhan, pergaduhan, pertelingkahan dan sebagainya. Balik kepada jalan Allah, jalan yang sebenar. Islam akan kembali jadi satu umat yang agung, yang dihormati, yang disegani oleh manusia seluruh dunia. Yang kedua, dia kata hifzun nafs, nak memelihara nyawa manusia. Islam mai hukum qisas. Kalau satu orang bunuh satu orang yang lain, bukan dengan jalan yang sebenar. Kita boleh bunuh orang dengan beberapa jalan. Yang pertama, apabila kawan tu murtad. Islam meletakkan hukuman-hukuman yang seperti ini. Hukuman membenarkan seseorang itu dibunuh.
Lain daripada sebab-sebab yang dibenarkan ini, kalau pergi bunuh, kita kena bunuh balik. Pasal apa bunuh dia? Pasal hari itu dia curi berian kita. Jahanam kita. Pasal apa bunuh dia? Pasal hari itu dia meturi kereta saya. Pasal apa bunuh dia? Pasal dia ni suka doa acah-acah main saya. Lain daripada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka wajiblah kita mengadukan perkara ni kepada pihak yang berkuasa, dan pihak berkuasa akan ambil hukum dekat dia. Tidak ada siapa boleh bunuh orang tidak dengan sebab yang sebenar. Maka Islam datang dengan hukum qisas untuk memelihara nyawa manusia. Dia mai yang ketiga, hifzul aql. Hukum Islam yang kita duk belajar malam ni, dia nak memelihara akal kita. Hudud mai dengan masalah apa? Dengan masalah syurbil khamr. Dia kata minum arak. Islam tak bagi minum arak. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah tokong dan sebagainya, ni semua ni rijsun, keji, kotor, tak elok. Fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhi benda-benda ni. Bila mai hukum tu, maknanya arak tak boleh minum. Bukan ketika nak memandu. Tak boleh minum dalam ketika apa sekalipun. Waktu nak tidur dah pun tak boleh minum. Dia kata saya nak minum ni, pasal lepas ni saya nak tidur, saya tak kacau orang dah. Tak boleh. Dah, dia kata bagi saya minum. Lepas saya minum ni, bubuh gari di tangan saya. Jangan bagi saya pergi buat orang. Tak boleh. Cerita dia apa? Cerita dia minum arak tu Islam kata tak boleh. Pasal apa? Hifzul aql. Kerana Islam nak memelihara akal. Orang yang minum arak sudah tentu hilang pertimbangan akal dia. Dia boleh tidur dalam parit sedangkan dia ada banglo besar. Siapa yang boleh tinggal banglo besar pergi tidur dalam parit kalau tidak orang yang hilang akal? Islam Allah jadikan manusia dengan sifat yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia pada sebaik-baik kejadian. Tiba-tiba kamu nak merosakkan kejadian baik yang kami buat dekat kamu. Islam tak mahu. Maka Islam buat main hukum. Barang siapa yang minum arak, maka hendaklah disebat dia 80 ratah. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Kata dia, jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakar 40 wa Umar 80 wa kullun sunnah wa hadza ahabbu ilayya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Ali beritahu dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam merotan orang yang minum arak 40 kali. Zaman Nabi, kalau orang tu sudah mengucap 2 kalimah syahadah, sudah masuk Islam, tiba-tiba dia minum arak, dijalankan hukum hudud, sebat 40 kali. Saya ingat kalau buat yang ni tutup, karaoke naik kelab tutup. Kalau adalah tutup, orang Islam tak boleh main. Pintu belakang boleh. Pintu belakang boleh. Pintu depan saja mau ikut undang-undang. Islam tak boleh masuk. Pintu belakang ada bilik khas abang orang Islam. Lagu tu punya duk jadi dalam masyarakat kita lah. Pasal apa? Pasal kita duk main-main dengan hukum Tuhan. Kerosakan demi kerosakan makin duk jadi dalam masyarakat kita ini. Maka Sayyidina Ali kata jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40. Nabi sendiri pukul orang yang minum arak 40 ratah. Wa Abu Bakar 40. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia sebat orang yang minum arak 40 ratah. Wa Umar 80. Mai zaman Sayyidina Umar 80 ratah. Pasal apa ni? Pasal keadaan masyarakat semakin jauh dengan Nabi, dia semakin longgar. Nampak? Zaman Nabi, Masya Allah hebat. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada sikit dah longgar. Sebahagian daripada orang yang dulunya masuk Islam, isytihar murtad, tak mau bayar zakat dan sebagainya, longgar sikit. Mai zaman Sayyidina Umar, dia nak longgar lagi. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab berdasarkan kepada keadaan masyarakat yang ada pada zaman dia, 40 rotan tak cukup. Dia kata, mereka ni tak takut, kita double bagi jadi 80 rotan. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata wa kullun sunnah. Dia kata semua itu sunnah.
Walaupun Nabi buat 40 rotan, Sayyidina Abu Bakar sebat 40 rotan, Umar buat 80. Adakah Umar buat satu benda bid'ah? Sayyidina Ali kata dah. Wa kullun sunnah. Semua itu sunnah. Wa hadza ahabbu ilayya. Dan ini lebih aku sukai. Sayyidina Ali kata, meningkatkan lagi kadar dera tu, lebih aku sukai. Nampak? Falsafah kepada undang-undang Islam, dia nak memberhentikan terus benda-benda buruk yang berlaku di dalam masyarakat. Tujuan yang keempat, kita duk baca bab hudud, qisas, diyat, ta'zir dan sebagainya, adalah kerana Islam adalah agama hifzun nasah. Dia memelihara keturunan. Islam agama yang ditegakkan di atas dasar memelihara kesucian keturunan. Maka Islam bawa mai perintah hukum yang berat kepada orang yang berzina. Orang yang belum kahwin, kalau sekiranya dia berzina, 100 rotan bagi hati belakang dia. Orang yang sudah kahwin, kemudiannya berzina, rejam dia. Sebat 100 kali, kemudian rejam dia sampai mati. Sabit daripada hadis riwayat daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni, qad ja'ala Allahu lahunna sabila. Al-bikru bil-bikri jaldatu mi'atin wa nafyu sanatin. Was-sayyibu bis-sayyibi jaldatu mi'atin war-rajmu. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, hadis sahih. Apa dia? Nabi SAW bersabda. Nabi kata, khuzu anni. Makna dia Nabi kata, ambillah hukum ni daripada aku. Ambillah hukum ni daripada aku. 2 kali Nabi ulang. Khuzu anni. Nabi kata, ikut hukum yang aku nak bagi tahu ni. Ikut hukum yang aku nak bagi tahu ni. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Nabi kata, sesungguhnya Allah menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang ikut hukum ini. Apa dia? Al-bikru bil-bikri. Penzina yang belum kahwin, sama ada laki-laki ataupun perempuan, jaldatu mi'atin, sebat mereka 100 kali, wa nafyu sanah, dan buang daerah selama 1 tahun. Itu hukum Islam. Kemudian kata Nabi, wasayyibu bisayyibi, janda dengan duda ataupun orang yang sudah kahwin, yang sudah merasai persetubuhan yang halal, tiba-tiba dia berzina, maka depa ni jaldatu mi'atin, sebat 100 kali, warrajmu, kemudian rejam sampai mati. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cuba kita tengok lagi sekali. Nabi kata apa? Khuzu anni. Nabi kata, ikut hak aku nak abang ni. Ikut hak aku nak abang ni. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Sesungguhnya Allah akan tunjuk jalan yang lurus kepada orang yang ikut benda ni. Cuba tengok. Kita hari ni ikut tak ikut? Kita tak ikut. Apa jadi masyarakat kita hari ni? Tak usah jawab. Masing-masing jawab dalam hati. Apa jadi masyarakat kita hari ini? Bukan sahaja zina berlaku di kalangan orang yang lain-lain. Zina berlaku di dalam satu rumah, di bawah satu bumbung. Abang dengan adik berzina. Cuba tengok apa yang jadi dalam masyarakat kita hari ini. Pasal apa? Pasal Nabi dah kata, qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah dah tunjuk jalan yang selamat bagi kamu semua. Kamu tak ikut jalan ini, kamu akan menempuh macam-macam kehancuran dalam masyarakat ini. Ini falsafah yang kita nak harap. Bukan kita nak memaksa hukum Islam, tapi kita nak bagi tahu kepada orang Islam bahawa hukum ini untuk kebaikan kita semua. Yang kelima, falsafah pelaksana hukum Islam ialah hifzul mal, memelihara harta. Islam mai dengan salah satu daripada hukum hududnya, orang yang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Tuhan kata dalam ayat tu, pencuri baik laki-laki ataupun perempuan, potong tangan kedua-duanya. Sabit kesalahan, cukup saksi dan syarat-syarat dia, faqta'u aydiyahuma, potong tangan dua-dua ni, laki-laki baik perempuan baik. Jazaa'an bima kasaba, balasan kepada perbuatan mereka. Punya susah kita nak cari duit, nak hidup, dia mai curi duit kita.
Duit yang dia ambil tu duit apa? Duit kita nak beli susu, nak beli Nestum anak kecil kita. Duit tu dia ambil. Satu manusia yang tidak berhati perut, masuk rumah orang, curi, lampas, samun dan sebagainya harta benda orang. Maka orang-orang yang macam ni patut dijatuhkan hukum yang setimpal dengan dia. Kalau kita buat hukum ni, Allah kata nakalam minallah, satu pencegahan daripada Allah. Allah prevent kes-kes curi daripada berlaku dalam masyarakat kita. Wallahu azizun hakim. Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lain daripada itu tak perkasa. Buatlah undang-undang apapun lain daripada undang-undang Allah, sudah tentu telus dengan pencuri ini. Kaita, kita kata kaita. Apa sistem security yang tak buat? Kaita kita. Bukan takat kunci pintu aja. Buh alam sistem pula. Bila buka, dia nanti bunyi. Pula ayah ada kerja curi kereta ni, dia pergi potong wayar tak boleh. Manusia buat kok mana pun ada orang boleh celah masuk punya. Tak kebal. Oh, tak cukup cara tu. Kita buat sensor sistem pula. Ada sensor sistem. Kalau suar tangan aja, dia nanti riak. Ada orang boleh buat bagi suar tangan tak riak. Lagi pandai orang yang duk buat teknologi ni, lagi pandai buat pencuri ni. Itu sebab kita pergi kedai aksesori kereta, kita tanya ada tak satu sistem yang garanti orang tak boleh ambil kereta aku. You tidur dalam kereta ada kata. Tidur dalam kereta lah. Dia kata kalau kawak main, dia tengok weh ada orang, dia tak boleh dicuri. Tiap malam tidur dalam kereta. Kalau tidak, kalau macam-macam boleh jadi. Yang kata, tapi sistem Allah Subhanahu wa taala, dia janji nakalam minallah. Allah cegah kes-kes jenayah daripada jadi. Syarat dia mau ikut undang-undang dia. Wallahu azizun hakim. Allah itu Tuhan yang maha perkasa. Maksudnya maha perkasa, maha kuat. Dia boleh buat satu benda yang tak ada makhluk dalam dunia boleh buat, boleh menandingi benda yang Tuhan buat. Dan kalau kita ikut apa yang Tuhan suruh, selamat kita. Semalam ke apa ke wata berita, penguat kuasa majlis daerah mana ke, pergi ambil tindakan dekat pusat disko, pusat judi apa semua ni, pergi ambil tindakan. Dia balik ke rumah, ada orang main lepas molotov cocktail masuk dalam rumah dia. Kita dengar molotov cocktail peluru berpandu jenis apa ni, rupanya botol buh minyak petrol. Botol buh minyak petrol, sumbat elok-elok balinti, dia nanti meletup. Nama sains dia molotov cocktail. Abang lah botol minyak petrol. Kita dengar, kasar ni sampai pakai peluru berpandu pergi serang rumah kawan ni. Nama tu kadang-kadang bagi takut kita. Ya, itu dia punya doa. Punya tak selamatnya kita hari ni. Punya tak selamatnya macam tu. Pi atas uniform tu. Pi atas uniform, pi bagi teguran. Kamu ni tak boleh beroperasi lepas daripada jam yang dibenarkan. Banyak tu ya pihak abang balik ke rumah, dia main lepas molotov cocktail. Itu dia. Punya tak terpeliharanya kita. Nampak? Pasal apa ni? Pasal kita tak implement undang-undang yang Allah suruh. Macam ni punya jadi. Pulau Pinang baru implement hukum khalwat dan zina. Naik sampai 3,000 berapa kala ni? 3,000 ha? 5,000 ringgit kan? Lah ni. Bila naik banyak sikit ni, duk jadi lagi. Tapi kurang sikit. Bila tanya pejabat agama macam mana dari segi statistik, mereka kata nampak sejak sikit. Pasal apa? Dia nak 5,000 sayang. Baik pergi beli motor. Dulu 500 ni. 500 tak apa. OT pun boleh lepas. OT je lah. Pergi buat overtime, kelang aja boleh dapat 500 ringgit untuk bayar denda yang dikenakan. Bila naik 5,000 takut sikit. Kalau kena sebat 100 kali, tak buat dah. Kira begitu, tak buat dah. Pasal apa? Manusia ni jenis tu. Dia jenis nak kena gempak kuat. Dia duduk nampak, dia ada ruang, dia boleh buat, dia tak kena tindakan berat, dia nanti buat. Bila dia nampak tak ada ruang, kalau dia buat juga, dia nanti kena hukuman yang berat, dia takut sikit nak buat. Bila dia ikut hukum Allah, bila negara ni buat hukum Allah, terus tak jadi buat. Pasal apa? Pasal Allah mencegah mereka daripada buat. Itu dia. Yang ni lah. Yang ni yang nak beritahu dekat semua orang. Jadi kita tak mau dah dengar.
Orang Islam tiba-tiba pergi guna lidah yang Tuhan bagi kat dia, pergi bercakap menghina hukum Islam. Kita tak mau dah macam ni. Itu dia. Kita nak bagi tahu kata, kita duduk atas dunia ni ada Tuhan yang duduk tengok kita. Tuhan itulah yang bagi kita sihat lagu hari ni. Tuhan itulah yang bagi kita duduk sedut nafas lagu hari ni. Tuhan itulah yang bagi rezeki untuk kita belanja makan minum kita, anak kita dan semua keluarga kita hari ni. Tuhan itulah yang bagi kita kecap nikmat bahagia hari ni. Tuhan itulah yang bagi segala-galanya dekat kita hari ni. Yang paling utama dia bagi Islam, dia bagi iman kat kita hari ni. Tuhan itulah, dan Tuhan itulah yang suruh kita laksanakan hukum yang kita duk baca malam ni. Pasal apa? Setelah kita terima semua nikmat dia, mainkan perintah dia kita tak mau buat. Tanya diri sendiri. Tolak kepentingan lain semua, angkat kepentingan Islam. Aku orang Islam. Atas alasan apa aku nak tolak benda ni semua? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Jadi